Di antara perkara yang sangat ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi cukup tak suka dan mengharamkannya bagi orang Islam, dan hukumnya haram pula ialah meminta sedekah kepada orang lain. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab tu saya sebut banyak tempat kalau ceramah maulid ni saya sebut banyak tempat. Sebut apa? Tentang Nabi, dia ni merupakan uswatun hasanah, contoh yang terbaik pada kita umat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, malam ini kita guna kitab Halal dan Haram dalam kehidupan orang Islam, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Malam ini kita terus masuk pada tajuk yang baru, tajuk yang keempat. Jadi tajuk anjing tu dah selesai. Penemuan moden berkenaan memelihara anjing, tuan-tuan boleh baca lah. Itu fakta. Yang tuan-tuan boleh baca. Saya pun tak perlu huraian tu. Baik, kita masuk tajuk baru, muka surat 218. Tajuk yang keempat, mencari rezeki dan pekerjaan. Habis dah bab dalam rumah, halal haram yang berkaitan dengan rumah dah selesai. Sekarang dia mula nak masuk, tuan punya kitab mula nak masuk tentang pekerjaan. Ini di luar rumah, lagi pejabat lah pula. Dalam rumah selesai. Sekarang kita masuk pada pekerjaan. Tajuk yang diberikan mencari rezeki dan pekerjaan. Mencari rezeki 97, tengok kat bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, tajuk yang keempat, mencari rezeki dan pekerjaan. Rezeki itu apa dia? Bawah sekali footnote. Perkataan rezeki seperti yang dinukilkan daripada Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab. Lisan Al-Arab ini kamus bahasa Arab. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, lebih kurang 80,000 patah perkataan Ibnu Manzur dalam kitab Lisan Al-Arab. Kalaulah kita Dewan Pustaka Bahasa dan Pustaka 35,000 sahaja patah perkataan Arab, yang ni 80,000 lebih. Dia ada lagi Tajul Arus 120,000 patah perkataan Arab. Bahasa Arab cukup banyak berbanding dengan bahasa Melayu. Itu pun bahasa Melayu yang sudah ada yang asli, ada yang sudah diambil daripada bahasa-bahasa lain. Kayanya Arab bahasa dia ni, sehingga Allah pilih bahasa Arab, turunkan Quran, wahyu turun dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. Dia tak kata Melayuiyah. Ataupun bahasa-bahasa lain. Baik, Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arab
Mentakrifkannya sebarang keperluan manusia untuk kehidupan. Rezeki ini adalah keperluan manusia untuk dia hidup, sama ada bersifat maddi. Maddi ni matter, nah benda-benda yang kita nampak fizik, atau maknawi bersifat roh, bersifat maknawi ataupun rohani ataupun spiritual. Jadi rezeki dia ada dua, satu fizikal, satu spiritual. Dua-dua tu panggil rezeki. Justru rezeki bukan terhad kepada harta dan wang ringgit semata-mata. Kita duk faham dah rezeki itu duit lah. Rezeki itu harta, rezeki itu pangkat. Dia ada dua, satu fizikal, satu spiritual. Tetapi juga kesihatan, itu spiritual. Anak pinak, ilmu dan lain-lain. Ilmu juga spiritual. Dia dalam benar rezeki. Siapa dapat harta, rezeki. Siapa dapat ilmu, rezeki. Siapa dapat harta dan ilmu dua-dua tu, ini yang terbaik. Ilmu ada, ilmu yang maksudkan bukan ilmu dunia, bukan ilmu sains, bukan ilmu fizik. Agama bila sebut ilmu sahaja, dia fokus kepada fardu ain, ilmu agama. Siapa alim dalam ilmu agama, dalam masa sama dia kaya, ini manusia terbaik. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab dengan ilmu yang dia ada, dia boleh mengurus harta dia. Dengan ilmu. Ada manusia dia anugerahkan hanya ilmu sahaja, ilmu agama, alim. Pergi mengajar naik Honda Cut 50, tak ada duit. Ilmu ada tapi miskin. Masih lagi okey. Masih lagi okey. Ada manusia yang dia ada harta banyak, ilmu tak ada. Hak ni KO. Duk kerja dunia, mengaji dak, KO. Dan ni hak mana tu? Ada harta, tak ada ilmu. Hak paling teruk, ilmu tak ada, harta tak ada. Hak ni jeng kreng. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, janganlah jadi manusia sampai harta tak ada, ilmu pun tak ada. Ini yang paling bahaya, manusia yang paling low class atas dunia. Dua-dua tak ada. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, maka fahamlah kita rezeki bukan kata gaji saja, bukan kata harta saja, bukan kata pangkat saja, sihat pun rezeki. Macam mana kita duk sedekah, dia kata duit tu tak hilang, rezeki kita makin tambah. Dia mungkin tak masuk kod duit, dia masuk kod sihat. Tak sakit-sakit, tak pernah tidur di hospital. Tidur jaga orang ada, tidur dia sakit tak pernah. 60 tahun dah hidup, sampai pencen tak sakit-sakit. MC setahun 2 kali ya. Tu rezeki kesihatan. Kita nak bagi duit sedekah tu, dia ganti dari segi kesihatan. Kesihatan tu rezeki. Bukan kata bila kita bagi duit dapat duit, yang tu saham, tuan-tuan. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi kena faham, rezeki bukan kita tak boleh baca rezeki hanya pada duit, harta sahaja. Dia boleh pergi pada kesihatan. Yang paling penting emosi. Relax, tak ada runsing, tidak ada langsung fikir, tak ada relax, tak pernah risau hidup dia. Ni paling hebat. Bila tak pernah risau ni, darah 120 atas, bawah 90 85. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, itulah rezeki. Dia banyak pecahan dia. Jangan faham rezeki itu duit, rezeki itu duit. Dia banyak pecahan. Baik. Jadi kita nak masuk tajuk mencari rezeki. Mencari rezeki bahasa Melayu tidak begitu popular. Dia panggil cari makan. Tuan, tuan cari makan di mana? Makna kerja di mana? Saya cari makan di Johor Bahru. Cari makan tu kerja. Bekerja ini disebut dalam bahasa Melayu cari makan. Dia kerja nak makan saja lah. Dia beli baju, nak beli kereta, nak beli rumah. Paling penting nikah. Mau kerja saja tak nikah, rugi. Yalah, paling penting makan. Makna dia sebut hak paling penting, macam Al-Hajju Arafah, Nabi sebut. Haji itu ialah Arafah. Kalau haji pergi wukuf saja kah? Mana tawaf? Mana sa'i? Mana cukur tahlul? Mana tak ada. Bukan macam tu. Mana hak paling penting, puncak
haji ni wukuf itu. Itu maksud dia. Cari makan ni bukan kata cari rezeki nak makan saja, nak guna yang lain sama, tapi hak paling penting ialah makan. Nah, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, PKPP ni kalau tak boleh kerja kita ni, janji boleh makan sudah. Hantar mai makan, okey dah. Nah, hak lain tak apa. Baik, tuan-tuan, itu maksud mencari rezeki, kita kata cari makan ataupun pekerjaan, dan tu atau lah pekerjaan bermakna yang sama. Baik. Jadi dalam mencari rezeki ataupun kita bekerja, dia ada halal dan haram. Itulah Islam, itulah agama. Sebab itu orang tak suka dengan agama, dia tak apalah agama ni sikit-sikit haram, sikit-sikit haram, sikit-sikit haram, halal haram, halal haram. Tak boleh ke boleh buat semua? Boleh tak buat semua? Seronok apa? Mau boleh buat? Bini mu orang curi boleh tak? Dah semua boleh. Mesti ada benda tak boleh, ada benda hak boleh, bawa kita seronok. Motor kita, hak kita, orang tak boleh ambil. Dia ambil, dia akan ditangkap. Hukum agama haram, dosa. Dia kena ditangkap oleh polis pula, didenda, dipenjara dan sebagainya. Baru kita rasa selamat. Walaupun masih ada lagi berlaku kecurian, tapi tak banyak lah nak banding, sebab ada undang-undang tak boleh. Cuba semua boleh. Kita pakai motor pun rasa tak seronok. Saya tengok, ada. Tengok, ada. Jenuh. Sebab ada semua benda boleh buat. Bila ada benda tak boleh buat dan ada benda boleh buat, baru hidup ni harmoni. Nah, kita tak boleh nak kacau bini orang dan sebagainya, tak boleh buat. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, itulah agama. Agama tujuan nak menjaga maslahah, menjaga kebaikan, kebajikan penganut dia. Mana-mana agama. Nah, dia itu tujuan agama, ada maslahah. Sebab tu dia ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jadi kena ikutlah agama ni. Baik, tuan-tuan. Dia sebelum nak kerja tu tanya dulu. Dah kita tak tahu hukum. Jadi sebelum kita nak kerja satu-satu kerja, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir. Ahli zikir ialah orang yang berilmu, ahli agama lah. Tanya di hukum ni, saya nak kerja ni, boleh tak tuan guru? Boleh dah ustaz kerja saya ni? Kalau kita boleh, saya nak kerja, saya nak minta. Tanya dulu, ni dah kerja dah kerja dah beli kereta dah beli rumah dah nikah, dapat anak, baru tanya boleh tak? Siap. Kalau ustaz tu kata tak boleh, macam mana? Sakit ya. Tak boleh ni, haram ni. Kerja apa? Jual dadah, cheese. Tak boleh. Tanya dulu. Nah, jangan kerja dulu baru tanya. Tuan-tuan, kena tanya dulu. Dah confirm dari segi syariah halal pekerjaan kita, kerja. Kan kerja di bank konvensional bukan boleh. Bank konvensional tak boleh kerja sebab dia berurusan riba. Orang yang direct berurusan riba dalam bank tu tak boleh. Driver tak apa, driver pengarah tak apa, dia bukan direct dengan urusan hutang piutang, dia driver tak apa. Ataupun hak kerja bukan urusan hutang piutang tu, tak apa. Tapi hak menguruskan hutang piutang, pinjam meminjam, tak boleh kerja di bank konvensional. Dah kerja dah. Lepas kerja baru nak tanya. Dulu tak nak tanya, gatal mulut nak tanya lepas kerja. Hukum dia tak boleh. Bila tak boleh, dia jadi tak sedap. Tapi Islam masih lagi bertoleransi. Ulama-ulama masih lagi bertoleransi. Artinya kalau dia dah kerja dah, baru nak tanya, baru tahu, istighfar, kemudian dia wajib cari kerja lain yang sama taraf gaji dengan hak dia, hak adalah. Mana kalau dia pindah kerja nanti, tidak ada masalah tentang dia nak bayar hutang rumah, dia hutang kereta, dia tak ada masalah. Dia kena cari kerja hak sama taraf gaji ataupun lebih lagi daripada itu. Carilah, wajib cari. Tak jumpa, cerita lain. Tak jumpa kerja lain lah, hak tu lah, tu cerita lain. Tapi usaha, wajib usaha sambil istighfar hari-hari. Sebab dia kena buat kerja ni dulu, tak tanya dulu masa nak buat kerja. Sebab tu kena mengaji dulu benar-benar macam ni, barulah kita kerja rasa seronok. Sebab kerja kita sah pada syariah adalah halal. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, tuan Syekh, kita mula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Surah Al-Mulk ayat 15. Maksudnya dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Al-arda zalulan, mudah. Nah, mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuru rantaunya serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah prinsip Islam. Bumi telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudahkannya untuk manusia berjalan di permukaannya untuk mendapat rezekinya, maka wajarlah bagi manusia untuk memanfaatkan nikmat ini dan berusaha di semua sudut untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita nak pergi mana mudah. Ada kereta, ada motor, ada bas, ada flight, ada kapal laut. Nak pergi mana pun boleh, tuan-tuan. Atas bumi Allah ni, janji ada duit. Maka kita tak boleh kata aku terpaksa lah buat kerja ni, tak boleh. Kerja apa? GRO, no. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati, tak boleh kata darurah, tak boleh. Kerja GRO, kerja pelacur tidak ada darurah. Kalau babi itu tak ada benar nak makan, boleh makan babi itu, harus makan. Tapi aku tak ada kerja, tak boleh kerja sebagai pelacur. Tidak ada darurah pada pelacuran. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, yang tak boleh cerita dia. Sebab bumi Allah ni luas. Han tak boleh dia ustaz ampi mana? Tak boleh kerja ustaz pergi mana? Baling. Motong getah. Pergi mana-mana pun tak boleh Kedah, pergi Perak tak boleh Perak, pergi Kelantan tak boleh Kelantan, pergi Ganu. Malaysia saja pun luas kan. Takkan nak kerja jadi pelacur, takkan nak jadi GRO. Duk layan lelaki, tak boleh. Nah, alasan kata ni sudah jadi ibu tunggal. Suami dah hilang ke mana tak ada, bukan mati, hilang begitu saja. Anak dia nak jaga 2-3 orang. Duit nak mai ke mana dia tak ada kerja. Maka darurah bagi dia, pergi jual tubuh. Jual tubuh tahu tak? Aku tak faham. Tak faham. Biar tak faham lagi bagus. Jual tubuh. Nah, semalam sekali apa sekali? Mana tahu, tak pernah. Kan pernah. Kita pernah tahu. Tapi ada hak murah RM10 bodoh. Hak tu low class lah. Nah, tuan-tuan, nak cerita tak boleh jual tubuh, hukum dia haram. Tidak ada darurah dalam bab pelacur ni. Kita akan baca nanti tajuk dia lambat lagi lah. Nah, mungkin tahun depan lah, confirm tahun depan. Baik tuan-tuan. Jadi tidak ada alasan lah kita tidak kerja. Malah kita pilih kerja sebenarnya. Kerja ada pilih. Tak nak buat, sebab tu orang luar datang. Dia datang sebab kita tak nak kerja, sebab kita pilih kerja, sebab tu dia datang. Allahu Rabbi. So belah kambing tak mau, low class dia. Nabi belah kambing ke? Nabi Muhammad belah kambing, Nabi Musa belah kambing. Sunnah Nabi belah kambing tak nak, koman sepana dia. Esok nak pergi Minang payah. Nanti bakal Pak Mentua tanya ni, nak tanya ni kerja apa? Cik kerja apa? Allah, cik kerja apa? Cik kerja belah kambing. Belah kambing. Bakal Pak Mentua kata menantu aku setakat ni hak paling common scroll driver apa, postman. Mu belah kambing tak layak, tak layak. Dia takut jadi low class gitu. Tak boleh. Kita pilih kerja. Kan tak ada kerja. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Satu. Nak cerita wajib tu tengok. Haram menganggur, mana wajib bekerja. Haram menganggur, tak boleh, hukum dia haram. Siapa dia? Lelaki lah. Perempuan tidak haram, sebab tu perempuan ni dia mudah masuk syurga sebenarnya. Dia bukan ada kewajipan banyak macam lelaki. Kewajipan dia hak biasa, hak asas. Solat, puasa, zakat tu kalau dia ada duit, ada harta. Kemudian haji pun sama kalau mampu. Hak paling dia kena jaga solat dengan puasa, 2 tu saja. Kalau dia tak nikah, dia jaga taat kepada ibu bapa dia. Kalau dia dah nikah, dia taat pada suami, confirm dah syurga. Perempuan paling mudah syurga. Dia bukan ada kewajipan. Dia tak wajib mencari nafkah. Perempuan tak wajib keluar berjihad, tidak ada. Sebab tu perempuan dari segi tengok atas kertas,
dia memang mudah masuk syurga. Nak banding lelaki, kewajipan dia banyak. Sebab tu lelaki dapat 2 bahagian lebih banyak daripada perempuan. 2 bahagian perempuan lelaki dapat. Anak lelaki, nak perempuan pada harta pusaka. Sebab kewajipan lelaki ni banyak, Allah bagi banyak. Perempuan tak ada kewajipan apa, bagi 1 bahagian tu pun tak cukup, tak habis makan dah. Bukti dia akan kena bagi nafkah pada sesiapa. Dapat seketul tu, dia masuk 100,000 lah, duduk situ lah sampai kena keluar zakat pula. Hak lelaki dapat 100,000, bagi bini, bagi anak, bagi habis. Tu lah. Tuan-tuan, maka kewajipan atas lelaki bekerja, haram dia menganggur. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, tengok. Setiap muslim tidak boleh bersikap malas dalam mencari rezeki, sekalipun dengan alasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak nak kerja, dia nak duduk dalam masjid, solat saja, solat sunat, baca Quran, solat sunat, baca Quran, zikir, tidur, makan, tu je. Kerja tak payah. Nah, sebab apa? Sebab dia nak pilih jalan untuk beribadah semata-mata, tak nak kerja, tak boleh. Walaupun alasan beribadah tak boleh, seorang lelaki tidak bekerja. Lebih-lebih lagi dia ada tanggungan dia. Ataupun bertawakal, kerana sesungguhnya langit itu tidak pernah menghujani emas atau perak. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, bertawakal bukan tawakal tak tu, tawakul. Tawakal tak apa, tawakal ni kita usaha. Selepas daripada kita usaha, barulah kita tawakal, tu nama dia tawakal. Nah, kita ambil benih, kita tanam benih kita, lepas tu kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala untuk menumbuhkan benih. Itu nama dia tawakal. Buat kerja dulu, lepas tu baru serah pada Allah. Tu maksud tawakal. Ni bukan tawakal, ni silap terjemah. Tawakul. Tawakul ni benih tak letak, lepas tu duk mengharapkan rezeki datang. Tu tawakul. Nah, contoh dalam masyarakat Malaysia ni mudah. Seorang manusia sahaja jadi contoh, dulu, kini, selamanya. Siapakah orang itu? Daniel Nujum Pak Belalang. Tu pun tak tahu. Oh, dia tak tahu, dia tak tengok filem Piramli silap. Dia Jackie Chan dengan Bruce Lee. Tanya dia. Dia tahu. Dia tahu ulat dalam batu pun boleh hidup, jengkreng habis. Tu nama dia tawakul. Kerja dak malas Pak Belalang ni. Tidur. Hak kerja siapa? Belalang. Hang tak tahu belalang siapa? Budaya Melayu dia tahu. Bangsa lain mungkin dia tak tengok. Hak tu tawakul, tak boleh. Dalam agama haram contoh Pak Belalang. Tuan-tuan, terima simat yang dirahmati sekalian, sebab dia tawakul. Kerja tidak, hanya serah pada Allah. Dia kena tawakal tak apa, kerja lepas tu baru serah pada Allah Subhanahu wa taala, baru betul. Kita ni Allah dah tetapkan rezeki, cari je lah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata atas bumi ni, sama ada manusia ke binatang ke, jenis melata atas bumi belaka. Kita jalan atas bumi, binatang jalan atas bumi. Nah, binatang hak terbang pun kira bumi juga, walaupun dia main kat atas. Tidak ada makhluk yang melata atas bumi ini fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah sudah tentukan rezeki dia sudah dapat rezeki, cari. Tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian, kalau rezeki sudah habis, maka dia akan mati. Nah, sampailah masa dia mati, maka rezeki dia setakat tu sajalah. Hak dia duk dapat, maka mati. Hak dia dapat dah duk simpan tu bukan hak dia lagi, jadi hak waris. Dia akan dapat rezeki, hak dia pakai, hak dia guna, yang dia makan, itulah rezeki dia. Hak dia simpan, itu bukan rezeki dia, itu rezeki anak bini dia dan juga adik abang dia, ibu bapa dia. Selepas daripada dia mati, jadi harta pusaka. Baik, tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Begitu juga tidak seharusnya bergantung kepada sedekah yang diberikan kepadanya. Ni Islam sangat-sangat memerangi minta sedekah. Peminta sedekah manusia paling hina atas dunia. Dengar molek. Nah, Islam tak suka. Allah tak suka, Nabi tak suka. Nah, tidak seharusnya bergantung kepada sedekah
yang diberikan kepadanya, sedangkan dia memiliki tenaga. Dia ada kekuatan, tenaga dan kekuatan untuk berusaha mencari rezeki sendiri yang dapat memenuhi keperluan keluarganya dan sesiapa yang ditanggungnya. Lah ni kita jadi tak berapa nak berani bagi duit. Bukan kita tak nak bagi duit. Tapi kita ni tak berapa nak berani bagi. Sebab sedikit minta sedekah ni banyak lah ni, tuan-tuan. Kadang-kadang dia menggunakan orang-orang miskin, nanti dia ambil dengan kereta, letak ambil. Menggunakan khidmat anak-anak yatim dan sebagainya. Dia membuat kekayaan dengan usaha budak-budak ni duk pergi kutip sedekah, minta sedekah. Jadi kita kalau tengok dia betul-betul nampak macam memang dia ni boleh ditolong, bagilah sikit, jangan bagi banyak. Kalau nak rugi, jangan rugi banyak sangat. Jangan tak bagi langsung, takut dia betul. Jadi hak betul miskin, hadut minta pun jadi tak boleh duit hari ni. Sebab apa? Orang takut nak memberi. Dan kalau kita bagi pun dapat pahala, tak ada. Dia tipu, dia berdosa, kita bagi dapat. Tetapi kalau kita memberi, maka sindiket ini akan terus hebat, terus beranak pinak lah pula. Sebab apa? Sebab kita bagi je. Dia akan subur, dia tidak akan mati dah. Kalau kita tak bagi, dia akan mati ya. Nah, dia bila dah pendapatan dia makin kurang lah kali, kita buat kerja lain pula. Kerja ni sudah nampak tak apa, jadi orang dah tahu ni. Kita tukar plan B, contoh. Jadi kalau kita duk bagi, kita dapat duit, tapi kita tak boleh nak membenteras sindiket minta sedekah. Tapi kita tak tahu hak mana satu sindiket, hak mana satu betul, tu masalah. Tuan-tuan, sebab tu kalau kita nampak macam sungguh dan sebagainya, kita boleh bagilah. Tapi dalam kadar yang minimum, jangan terlalu banyak, takut kena hak nipu, kaya bawa ni, bagi banyak-banyak. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, banyak di bank-bank banyak, dia tahu tempat ambil duit. Dah, kita pergi bank bukan ambil duit, bayar duit. Masuklah dalam tu. Tunai, bayar duit kereta dan sebagainya. Mana ada duit? Kita pergi, Assalamualaikum. Nah. Tengok. Ni ada surat tak? Saya tanya, ada surat tak minta sedekah ni? Ada surat daripada majlis agama ke, jawatan mufti ke? Ada? Dia kata tak boleh minta. Sebab kami tak pasti kamu ni betul-betul miskin ke menipu. Saya cakap direct dengan dia, mudah je, bukannya tua. Dia kata datang daripada mana? Terengganu. Sebab tu duduk sini. Saya kata gini ya, lain kali pergi majlis agama, minta surat kebenaran untuk minta sekalipakan siasat lu latar belakang siapa kamu ni, betulkah kamu ni miskin ataupun boleh dibantu. Kita kena benar tu, kita nak. Nah, takut dia menipu, bukan kita nak bagi. Dia kata saya ni tak apa sihat, tak sihat tak benar, tangan belah ni tak lewat kerja gitu hak belah ni okey, hak ni KO. Tak apalah, saya kata pergilah minta surat. Tak apa, saya bagilah sikit. Esok tengok tu dia lari lintas jalan di sebelah sana, kereta tak ada, dia lari 100 meter kalah Usain Bolt. Aku kata dia ni menipu ni. Kata tak lewat kerja, lari macam tu memang boleh buat kerja lah tu. Walaupun tangan dia tak pas sihat sebelah ni, hak belah ni boleh buat kerja. Pergi kedai makan, basuh pinggan boleh kan. Pergi kedai minyak dulu lah, ni tak ada lah, ni lain diri dulu boleh. Minyak boleh. Orang tengok dia pun kesian, bagi kerja sikit-sikit sesukanya sehari 20-30 ringgit lah. Ni duk kira nak minta sedekah. Satu malam pertama, malam kedua aku tengok ni saya okok ni, lagi aku benci. Lari saya tu kuat je tubuh lari, aku je lari macam dia. Mana ada kaki dia boleh elok, cuma tangan sebelah sini saja, tangan sebelah sini masih boleh buat kerja. Nah, isap okok pula, aku sumpah tu aku tak bagi dah duit.
Orang jadah. Orang jadah bayar. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati memang manusia. Lepas tadi dia kata ustaz yang bagi dia tu, apa dia? Ni dadah. Tu lah tu. Kita tak tahu depa ni macam mana cerita dia. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati. Sebab tu Islam memang dia tak bagi kita minta sedekah. Kecuali adalah nanti kita akan baca ada 3 kategori manusia yang diharuskan oleh Nabi, lain pada 3 ni tak boleh minta sedekah. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nabi SAW bersabda, la tahillu sadaqah li ghaniyin wala li zi mirratin sawihin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tidak halal sedekah itu buat orang kaya. Orang kaya dia tak boleh minta sedekah. Haram bagi, tidak halal artinya haram bagi dia minta sedekah. Dan buat orang yang mempunyai kekuatan yang sempurna. Siapa kuat tubuh badan boleh kerja dan dia kaya minta sedekah, hukumnya haram. Sebab tu orang kaya kita tak panggil sedekah. Kalau kita bagi korban, daging korban, kita panggil hadiah. Sedekah hanya untuk orang miskin, nama dia sedekah. Kita bagi daging korban akikah pada orang miskin, nama dia sedekah. Kita bagi daging korban pada orang kaya, nama dia hadiah. Kalau kita tak bagi langsung pada orang miskin, duk bagi pada orang kaya semua, maka korban kita tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Dia kena bagi juga pada si miskin, walaupun 1 kati sahaja daripada korban kita baru sah. Kalau duk bagi pada orang kaya semua, miskin tak bagi langsung walaupun 1 kati, tak sah. Jadi orang kaya dia tak boleh meminta, tapi kalau orang bagi dia boleh ambil. Tuan-tuan, dia ada duit tapi dah orang sedekah kat dia, orang bagi, bukan sedekah, orang bagi hadiah lah nama dia. Dia boleh ambil harta tu, tak ada masalah. Sebab tu Abdullah bin Umar dia jumpa Nabi, dia kata ada orang nak memberi pada dia, dia boleh terima ke tak? Sebab dia bukan miskin. Nabi kata boleh terima, kalau hang nak pakai hang pakai, kalau hang tak nak pakai hang sedekah kat orang lain pula. Orang yang bagi pada kamu dapat pahala, kamu pula sedekah pada fakir miskin ke ataupun bagi pada orang lain, kamu dapat pahala, dia pahala, hang pahala. Kalau hang tak terima, dia tak boleh pahala, hang tak boleh pahala. Bagi, ambil je, bukan kita minta, dah dia bagi, ambil je. Kita nak guna, kita perlu, kita guna. Kita kata kita tak nak guna, kita boleh sedekah pada orang, kita boleh hadiah pada orang. Jangan tolak pemberian orang. Itu kita dia. Nah, ni something. Nak bagi kat aku kaya lah. Nak bagi kat aku makan daging kambing, daging apa ada rusa. Nak bagi ayam kat aku. Terimalah, tak apa. Jangan kita rasa kita kaya bila orang bagi kita macam terhina. Orang bagi hadiah kan. Apa nilai hadiah pun kita ambil. Kita nak guna, kata Nabi. Tak nak guna, hang boleh bagi pada orang. Tak ada masalah. Jangan tolak pemberian orang. Dan jangan minta hak orang. Dua tu. Yang pertama jangan minta, yang kedua jangan tolak pemberian orang. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Di antara perkara yang sangat ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi cukup tak suka dan mengharamkannya bagi orang Islam, dan hukumnya haram pula ialah meminta sedekah kepada orang lain. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, sebab tu saya sebut banyak tempat. Kalau ceramah Maulid ni saya sebut banyak tempat. Sebut apa tentang Nabi, dia ni merupakan uswatun hasanah, contoh yang terbaik pada kita umat dia. Sebab tu Allah cipta dia ni semua ada pada dia. Suami dia jadi suami, maka hak suami-suami boleh mencontohi Nabi yang sebagai suami. Kalau isteri tak boleh lah Nabi sebab dia lelaki. Isteri nak contoh isteri-isteri Nabi lah pula. Kalau seorang dia imam solat. Kalau dia seorang panglima perang, dia panglima perang. Jadi panglima perang boleh contoh Nabi dari segi panglima perang. Kalau berniaga, dia memang businessman. Hak businessman boleh contoh Nabi dari segi businessman. Dia ada semua sebab uswah. Sebab Allah menjadikan dia uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Maka dia kena ada semua kategori manusia. Tidak orang nak ikut macam mana. Di antara hak dia ada anak yatim, tuan-tuan. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati Allah, jadikan dia yatim masa dia umur 2 bulan. Pendapat yang sah, bapa dia Abdullah wafat. Umur dia 6 tahun, ibu dia pula wafat.
Umur dia 8 tahun, Tok Wan dia Abdul Muttalib dah wafat. Lepas tu dia dijaga oleh Abu Talib sampailah dia menikah dengan Khadijah. Dan sampailah dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilantik menjadi nabi dan rasul. Masa dia yatim tu dia tak pernah meminta. Dah mati ayah, mati mak, mati Tok Wan, mati, duduk dengan Pak Menakan. Pak Menakan tu anak 12 Abu Talib tu. Dan ni anak apa? 2. Ni 12. Bukan orang kaya Abu Talib, orang miskin. Nabi pi tumpan jadi 13. Agak-agak kita nak anak 12, anak belakang pi belah seorang lagi nak. Letak rumah anak yatim, aku pun nak ramai. Kalau kita lah. Tu Nabi sayang dengan dia. Abu Talib. Anak dah 12, tumpang seorang lagi Muhammad, tapi Nabi tak pernah meminta. Dia cari kerja, belah kambing untuk bantu keluarga Abu Talib, Pak Menakan dia. Makna anak yatim yang Nabi tunjuk contoh bekerja, bukan suruh minta sedekah anak yatim ni. Ni kita duk buka meja di bazar Ramadan, letak ni anak yatim minta 2-3 orang duduk minta derma, tak sedekah. Tak boleh. Kalau orang kaya nak pergi sedekah di rumah anak yatim tu, kita terima. Kita tak minta, mereka nak bagi kita terima. Jangan kita ajar anak-anak yatim ni jadi minta sedekah. Kita meletakkan taraf dia, taraf yang hina, taraf budak-budak minta sedekah. Ni dengar ni siapa-siapa belah anak yatim. Tuan-tuan, muslimat muslimat yang dirahmati, suruh dia kerja lah. Suruh anak yatim pergi rumah ke rumah, tanya siapa-siapa nak micin rumput, kami nak micin. Siapa-siapa nak basuh kereta, kami nak tolong basuh. Kami nak makan upah, kami tak nak minta sedekah. Ajak macam tu anak yatim. Ada faham? Ajak anak yatim minta sedekah. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, Nabi tak bagi, tak suka minta sedekah. Nah, kita tahu mereka pun tak ada duit, tapi kalau orang nak bagi, orang pergi bagi sumbangan yang tu, kita boleh terima. Jangan kita minta sudah. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, macam tu. Nah, okey. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allazi yas'alu min ghairi hajatin kamasalil ladzi yaltaqitul jamra." Maksudnya orang yang suka meminta-minta tanpa keperluan. Mana dia bukan miskin lah, dia kaya ataupun dia tak perlu. Samalah orang yang memungut bara api, dia macam ambil bara api, makan bara api, ambil bara api, makan. Api itu neraka. Seolah-olah macam tu. Kalau dia nampak hak dia duk pergi minta orang bagi tu, kalau dia boleh nampak api, dia tak akan ambilnya. Dia macam rasuah juga. Duit rasuah hak kita terima tu, yang kita terima dia rasuah, kita pergi makan pula, belanja makan. Macam kita makan bara api, kalau kita nampak kita tak terima rasuah. Macam kita makan harta anak yatim. Nah, orang makan harta anak yatim secara zalim, maka seolah-olah dia makan api neraka, dia makan bara api. Kita duk curi duit anak yatim. Anak yatim pergi minta balik, kita himpun-himpun, kita jadi kaya. Kita ada rumah sampai 2-3 tingkat, kita bini sampai 2-3 orang, kita kenderaan bayar mewah. Mereka duk cari duit, kita pi guna duit mereka. Itu duit mereka. Makan harta anak yatim, seolah-olah dia makan bara api. Tapi dia tak nampak atas dunia ni. Kalau dia nampak, dia takkan makan harta anak yatim, walaupun 1 sen. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati saya, jadi hati-hatilah. Nah, dengan harta-harta haram, semua harta haram ni, harta haram semua bara api kalau kita guna. Cuma kita tak nampak saja. Baik, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Man sa'alan nas li yusri bihi ma lahu kana khamushan fi wajhihi ila yaumil qiyamah wa radfan ya'kuluhu min jahannam faman syaa'a falyuqlil wa man syaa'a falyukthir." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, barang siapa yang meminta-minta manusia untuk menambah kekayaan hartanya, samalah seperti dia mencakar mukanya hingga ke hari kiamat. Macam mencakar muka hingga hari kiamat. Mana tidak ada maruah lah. Maruah kita letak sini. Meminta memang tidak ada maruah. Sebab tu orang ada maruah, dia tak akan minta walaupun dia miskin. La yas'alun nasa ilhafa. Ni sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka tak minta daripada orang. Sebab apa? Mereka begitu mulia, walaupun miskin, tapi tak minta.
Tapi orang bagi ambil lah, minta tidak sekali sebab jaga maruah. Nah, siapa minta bukan ada maruah, muka tak malu orang panggil. Tu. Malu. Malu tak apa. Boleh pergi duduk tadah benar muka tak malu. Assalamualaikum. Sedangkan dia boleh kerja, dia kuat. Nah, itu dia panggil muka tak malu. Atas dunia apa orang panggil muka tak malu, di akhirat lagi. Dia hina, muka dia hina. Tidak ada maruah. Dan harta itu akan menjadi bara api yang dimakannya dari neraka Jahannam. Oleh kerana itu, siapa yang mahu sedikit, sedikitkanlah, dan siapa yang mahu banyak, perbanyakkanlah. Siapa nak mensedikitkan harta, sedikitkan. Siapa nak perbanyakkan harta, perbanyakkan. Tapi kalau buat cara perbanyakkan harta dengan meminta, maka dia balasan dia makan api neraka. Baik, sabda Nabi SAW lagi, la tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysat fi wajhihi muz'atul lahmin. Maksudnya meminta-minta itu akan menjadi tabiat seseorang sehingga dia menemui Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di mukanya sepotong daging pun. Kita bayangkan muka kita tak ada daging, jadi apa? Tengkorak. Dia bangun di pada mahsyar, muka dia tengkorak, paling hudup sekali tengkorak. Atas dunia handsome. Mana? Handsome. 10 manusia terhandsome di dunia. Mati-mati bangun-bangun muka tak ada isi, manusia paling hudup. Nah, kita bila jadi tengkorak semua hudup, tak ada handsome dah di tengkorak. Baik, tak payah pergi gali kubur. Ambil tengkorak, lawa ke tak? Nah, tak ada apa. Bangun dia pada mahsyar dia banyak jenis. Ada bangun histeria. Orang Bali panggil lah histeria. Sini panggil apa? Dirasuk hantu. Bahasa kita tak apa nak sama. Nah, histeria. Bangun tu menjerit-jerit macam sedap tak sedap, sedap tak sedap. Hak ni jenis tu. Hak ni jenis makan riba, memberi dan menerima riba. Dia bangun macam dirasuk syaitan. Tu Quran sebut nah, allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, macam orang yang dirasuk syaitan. Ada yang bangun dia dikalunkan dengan botol-botol arak. Orang kalun dengan emas perak, dia kalun dengan botol-botol arak. Hak ni jenis minum arak atas dunia. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Ada hak bangun jalan sengit sebelah, sengit sebelah, sengit sebelah, sengit sebelah. Agak-agak siapa tuan? Hak nikah dua tak ada, sengit sebelah. Sebab dia tak ada sengit sebelah. Esok bangun tempat sengit tu dia tu. Geng poligami tak ada. Baik, jadi hak ni bangun esok jadi tengkorak. Hak tengkorak tu sah. Atas dunia tak layak minta sedekah, dia minta untuk menambah kekayaan, maka bangun tak ada maruah, muka jadi huduh macam tengkorak. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Dalam ungkapan yang sungguh dahsyat didengar, Nabi SAW berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya supaya baginda SAW dapat membiasakan diri dengan hidup serba mencukupi dan menjauhkan diri daripada meminta sedekah kepada orang lain. Nabi sampai peringkat dia tak makan 3 hari pun dah. Nah, diikat pun. Tak nak minta dengan orang. Itu Nabi, dia jaga semua. Baik, akhirnya kita tengok yang paling akhir sekali, bilakah harus meminta sedekah kepada orang. Hak tadi tak boleh. Tapi Islam dia macam tu lah. Nah, dia sampai peringkat dia dah terdesak, dia buka. Orang Bali panggil fleksibel. Dia dah rapat, dia buka. Dia ronggakan balik. Tu Islam, cara dia. Dia fleksibel. Murunah. Arab panggil murunah. Orang Bali panggil fleksibel. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Mana darurah lah. Nah, tengok. Rasulullah SAW tetap membataskan sesuatu apabila timbulnya darurah. Apa-apa pun pergi sini boleh. Atau keperluan yang mendesak. Justru siapa yang terdesak untuk meminta sedekah atau memohon bantuan daripada pemerintah atau individu tertentu, tidak ada salahnya untuk dia melakukan demikian. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau dia ada hak, boleh dia minta.
Nah, contoh anak nak pergi mengaji, tuan-tuan. Kita bila anak nak pergi mengaji ni, contoh nak masuk zakat dia bagi zakat. Asnah dia asnah fi sabilillah. Bukan asnah fakir miskin. Asnah dia fi sabilillah. Sebab itu kita nampak hak pergi kadang tu kata besar. Kaya gaji 15-16 ribu sebulan, dia pergi juga ambil hak zakat asnah. Boleh ke tidak? Boleh. Tak ada hal. Sebab zakat tu bukan nak bagi pada orang miskin, bukan asnah orang miskin yang tu. Asnah fi sabilillah. Fi sabilillah asalnya ialah berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni perang tak ada. Dia pergi sama taraf dengan perang ni menuntut ilmu. Nah, Quran sebut fi sabilillah ni perang dengan tuntut ilmu tu sama. Quran sebut kalau tak perlu semua kamu pergi berperang. Falaula nafara min ta'ifatun falaula nafara minkum ta'ifatun dia liyanfiru fi sabilillah. Tidak perlu semua kamu untuk pergi berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya tidak bolehkah ada sebahagian kecil daripada kamu orang yang mengaji agama untuk memberi peringatan kepada orang lain. Maknanya taraf mengaji agama dengan pergi perang tu sama. Bila kita tidak ada orang perang, bagi orang pergi mengaji, lebih-lebih lagi mengaji agama lah. Nah, walaupun pihak lain pun dia bagi juga. Jadi kalau hak pergi tu kaya-kaya, tak payah kata apa lah. Sebab dia pergi atas dasar untuk anak dia mengaji, walaupun dia mampu. Dia pergi atas dasar itu bukan atas dasar miskin. Kadang-kadang orang miskin dia rasa Allah hang kaya dah, hang tak payah pergi lah. Bagi kami sudah lah. Hang tu kaya dah, businessman. Nah, bini sampai 4. Tak apa dia nak pergi. Di segi fiqh tidak salah. Sebab dia terima atas dasar fisabilillah. Tapi di segi tasawuf, di segi akhlak, seeloknya dia tak pergi, tak apa. Nah, walaupun fiqh kata boleh, tapi tasawufnya, akhlaknya tak apa elok. Orang nampak aku kaya pergi ambil juga duit zakat. Tak apa nak seronok. Nah, jadi melukakan hati orang miskin. Tuan-tuan dan muslimat yang dirti, kita boleh sarau, kita sarau lah. Itu fiqh dengan tasawuf dia macam tu. Macam solat lah. Solat ni di segi fiqh tutup aurat, syarat dia tutup aurat. Hak lelaki pusat sampai bawah lutut je, pusat lutut je. Lepas tu boleh ambil masjid pakai kain pusat lutut. Dari segi fiqh boleh tak? Boleh lah. Akhlak orang tak elok tu ni keluar tanya rambutan ke apa. Baju pun tak pakai. Dari segi fiqh memang boleh pun, tutup sini, tutup bawah, selesai lah. Dari segi akhlak, takkan nak pergi tak pakai baju masjid. Macam tu lah fahamnya. Sebab tu kena ngaji 3: akidah, fiqh dan akhlak. Baru comel kita hidup. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sabda Nabi, innamal masailu kuduhun yakdahu rajulu biha wajha faman syaa abqa ala wajhi wa man syaa tarak illa an yas'ala za sultanin aw fi amrin la yajidu minhu buddan. Maksudnya bahwasanya meminta-minta itu umpama perbuatan luka. Minta tu macam kita melukakan muka kita sendirilah. Seseorang itu melukakan mukanya sendiri. Maka barang siapa yang mahu, bolehlah mengekalkan luka-luka itu. Melukakan muka mana dia menjatuhkan maruah dia sendiri. Kalau dia nak, boleh Nabi kita meneruskan luka-luka itu pada wajahnya. Dan barang siapa yang mahu, bolehlah ditinggalkannya meminta-minta itu, kecuali jika dia terpaksa. Hak tadi Nabi kata boleh mengekalkan luka tu, panggil ayat sindir. Dia tak bagi sebenarnya. Nah, macam kita kata kat anak kita, ni tak boleh buat yang ni, ayah tak bagi. Ayah tak bagi kamu buat benda ni. Tapi anak duk minta juga, nak buat juga. Lah kita tu, anak buat. Tu. Apa maksud tu? Faham, tak faham sudah. Nak buat. Makna dia tak bagi, tapi dia nak buat tapi dia tak bagi sebenarnya. Itu sama ada. Siapa nak mengekalkan luka sila tu macam dia sindir je. Dia tak bagi sebenarnya. Minta ni. Kecuali hak dia bagi bawah ni. Nah, kecuali jika dia terpaksa meminta-minta,
kepada seseorang penguasa yang di pemerintah ataupun pada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan lagi daripadanya. Tuan-tuan, kriminal muslimat yang dirahmati sekalian, tak dapat elak. Contoh mudah hak duk berlaku di Malaysia hari ni, nah. Lah ni tak apa banyak, dulu banyak juga. Kisah inilah anak-anak yang kena penyakit yang kritikal. Baru lahir 2-3 bulan jantung berlubang. Baru lahir 2-3 bulan dia ada penyakit-penyakit yang kritikal lah. Nah, ibu bapa pula kerja tak tahu mana. Ayah saja bekerja, hak isteri suri rumah sahaja. Ayah kerja pula driver lori, berapa lah gaji dia. Jadi dia perlukan kos banyak 80,000, 100,000 untuk pembedahan anak dia. Jadi dia pun jadi pening. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, jadi dari segi macam benda macam ni, dia berubat ni bukan wajib. Berubat bukan wajib. Ada hukum asal dia adalah harus atau sunat begitu saja. Dia akan jadi wajib ada masa dia, dan dia akan jadi haram ada masa dia. Jadi hukum asal dia sunat kita kata. Nah, bermakna kalau kita dah tak ada duit, kita tak berubat, tak berdosa, tuan-tuan. Tak berdosa. Tapi kita tak boleh tengoklah anak kita sakit gini, kita jadi kesian. Nah, maka kita nak berubat juga tapi kita tak ada duit. Maka masa tu bolehlah kita meminta. Masuk TV 1, masuk TV 2, masuk TV 3, masuk TV 9, masuklah. Nah, bagi nombor akaun orang tolong, masukkan duit. Tapi meminta tu ada kadar. Kalau kata dia nak guna 100,000, sekadar itu sahaja. Sekadar itu, jangan lebih, tuan-tuan. Lebih dia kena pulangkan balik. Dia tak boleh terima lebih daripada keperluan. Sebab dia haruskan meminta untuk keperluan dia. Dah dapat 100,000, stop. Kena istiharkan. Dah cukup, stop. Jangan bagi lagi. Lepas tu siapa nak bagi lagi, terpulang lah yang tu. Siapa nak bagi lagi, terpulang. Tuan-tuan. Ataupun tengah duk kutip sampai dah 60,000, ada balance lagi 40 lagi, masih menunggu, tiba-tiba anak dia pun mati. Makna tak sempat lah dia tu nak buat pembedahan. Maka 60,000 tu bagi balik. Ataupun dia bagikan pada pihak-pihak tertentu untuk digunakan oleh orang lain yang memerlukan juga. Contoh anak orang lain. Bagi. Jangan dia guna. Ni himpun sampai apa dia 90 apa ibu? 94. 94 anak mati. Ambil kereta at 50. Executive. No. Duit tu bukan untuk kita. Orang bagi untuk nak pembedahan anak. Dah anak kita mati, kita serahkan pada orang yang memerlukan. Kita jangan ambil walaupun 1 sen. Hak ni lah kita kena mengaji. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, jadi masa tu nama dia tahap yang terpaksa darurah. Boleh. Kalau kita tak minta pun tak berdosa, sebab berubat bukan satu kewajipan. Kalau kita dah tua, umur kita 110, contoh pergi hospital, doktor kata nak kena buat pembedahan, banyak kalau duit. Jadi anak-anak nak buat pembedahan. Nak buat anak-anak. Umur 110. Pembedahan 110,000 juga. Lepas pembedahan 10 hari mati. Rugi ya. Maka kita ni, anak-anak tak sanggup, kita lah, kita tak payahlah. Ayah ni dah tua. Tak payahlah buat. Ayah nak tunggu mati je. Nah, sebab kalau hampa buat pun guna kos mahal-mahal, ayah tak tahu nak hidup berapa hari. Duit hak ada hampa guna. Ayah tunggu mati, ayah sampai masyarakat. Macam tu. Kita tu boleh tak dosa kalau kita tak nak buat. Nah. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Hadis yang terakhir, riwayat Muslim di dalam sahihnya daripada Abu Qabisah bin Al-Mukharik radhiyallahu anhu katanya, tahammaltu hammalatan fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha faqala aqim hatta ta'tiyana as-sadaqah fana'muru lak biha summa qala ya Qabisah innal mas'alata la tahillu li ahadin illa li salasah rajulun tahammala hammalatan fahallat lahu al-mas'alah hatta yusibaha summa yumsik wa rajulun asabathu jaihatun ihtajat ma lahu fahalat lahu al-mas'alah hatta yusiba qiwaman min aish
wa rajulun asabathu faqatun hatta yaqulu salasatun min zawi al-hijr min qaumihi laqad asabat fulanan faqatan fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aish fama siwahunna minal mas'alah ya qabisah suhtun yaquluha sahibuha suhtan. Maksudnya kata qabisah ni, saya pernah menanggung suatu bebanan yang berat. Lalu saya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta bantuan. Jadi Nabi masa tu PM lah, jumpa Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau duduklah di sini dahulu sehingga datang kepada kami sedekah dari luar negeri. Maka boleh minta dengan pemerintah kita dia. Untuk kami berikan kepada kamu daripadanya. Nabi dia tunggu ada duit bagi. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sambil-sambil Nabi pun cakap dengan dia. Nabi kata, hai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak dibolehkan kepada sesiapa pun tak boleh, kecuali 3 orang sahaja, kata Nabi. Iaitu yang pertama, seorang yang menanggung bebanan yang menyulitkan macam dia. Itulah sebab tu Nabi kita tunggu. Ada nanti kami bagi. Sebab dia menanggung bebanan yang berat. Bebanan macam mana kita tak tahu. Mungkin sakit, mungkin perlukan duit untuk keperluan hidup, wallahualam, tapi bebanan yang berat dia tanggung. maka bolehlah baginya meminta-minta sehingga menutupi bebadannya itu. Mana setakat tu je, lebih tak boleh. Lalu hendaklah dia berhenti dari meminta-minta lagi. Dah cukup keperluan, berhenti. Macam saya sebut tadi ya. Hak tadi pun di antara bebanan hak tak boleh nak tanggung. Hak tu boleh meminta tu. Boleh minta. Seorang lagi yang ditimpa malapetaka dalam hartanya sehingga tidak mempunyai apa-apa lagi. Rumah terbakar, habis licin yang kereta habis, sapu habis. Dengan banjir bukan kata banjir biasa, rumah jalan habis. Macam di Kelantan dulu tak ada apa, sehelai mangkuk. Ni dia ditimpa musibah biasanya, terbakar dan juga banjir besar, hak berat sangat, habis tak ada apa, tinggal sehelai semangkuk. Maka bolehlah dia meminta sampai dia memperolehi sesuatu untuk dia mendirikan semula kehidupannya. Ni saya duk tengok kadang tu ustaz-ustaz banyak rumah terbakar. Ada member saya, dia ni pi ngajak pakai motor Honda Cup. Kalau hujan dia tak boleh pi. Hujan JK Masjid pi ambil dia di rumah. Sampai tahap tu. Kereta tak beli. Bukan kata tak boleh beli, tak nak berhutang. Nak beli cash, mana ada duit cash. Anak berhutang tak mau. Jadi guna motor Honda Cup. Hujan JK Masjid pi, JK tak pi, dia tak pi. Masjid tu baca Yasin malam tu. Kemudian kena tu rumah terbakar pula dah. Habis rumah dia kayu makan hujung-hujung api. Allah nak bagi rezeki, dapat rumah batu lah. Ustaz rumah terbakar tak, orang tak tolong, naik banglo tu. Rezeki, Allah bagi rezeki macam tu. Bodoh kita nampak, dapat rezeki. Macam tu. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, maka bolehlah kita bagi. Hak paling kena bagi banyak jiran sebelah lah. Orang lain mungkin RM10, hak datang jauh-jauh RM10. Jiran sebelah takkan 10, 1000. Rumah dia tak kena, alhamdulillah lah. Ni rumah terbakar, rumah dia sini, elok bomba sampai selamat mah dia, takkan bagi 10. Bodoh. RM10,000. Kalau rumah dia terbakar lagi teruk. Jadi hak jauh-jauh tu tak apa, 10 ke 100 ikut kemampuan. Boleh kita bagi. Walaupun dia tak minta, kita tolong. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, ditimpa musibah. Yang terakhir, dan seorang lagi yang ditimpa kemiskinan sehingga dikatakan 3 orang yang waras fikiran dari kaumnya. Dalam kampung dia tu memadai 3 orang yang waras, yang tidak gila lah. Kata dia miskin, boleh kaya dah. Maka kita boleh dah, dia boleh meminta dan kita boleh bagi. Maka bolehlah dia meminta sampai dia dapat mendirikan semula kehidupannya selain dari cara meminta tersebut. Boleh sampailah dia tak perlu minta, berhenti. Dia bukan boleh minta seumur hidup, sampai peringkat berhenti, kena berhenti, tidak berdosa balik. Maka kata Nabi, hai Qabisah, semuanya adalah haram. Selain daripada 3 ni, maka hukum meminta semuanya adalah haram.
orang yang meminta-minta memakan yang haram. Nah, begitu. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tajuk seterusnya kita akan baca minggu depan. Minggu depan kita tak baca lagi apa dia imam dan makmum, sebab minggu depan minggu kelima kita baca dulu. Nah, imam makmum saya sebut dah tahun depan, insya-Allah. Jadi kita akan sambung mulianya bekerja, sebab meminta tak boleh, maka orang yang bekerja hukum dia sangatlah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga di sisi Nabi Muhammad, dan juga di sisi orang-orang yang beriman. Baik, tanda situ kita sambung. Saya akan jawab 3 soalan kok lewat ni. Didapati ada lagi waris-waris yang memberi duit sedekah selepas solat jenazah. Kita ambil dan kita masuk pula dalam tabung masjid sebagai sedekah. Macam mana pencerahan? Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi budaya tu bukan agama, tu budaya. Budaya memberi duit. Nah, berapa ringgit Jan? Jan, berapa ringgit Jan? Bagi pada orang ni solat jenazah 5 ringgit. Naiklah sikit. Mau tahun 70-an ni. Oh, 10, 15 kan. Jadi bukan dia nak bagi, nah tak apalah tuan-tuan. Tidak ada solat yang orang bagi duit kecuali solat jenazah. Elok bagi solat maghrib. Jenazah berapa kali. Nah, eloknya duit tu dia buat khairat kematian untuk si mati, dia buat wakaf dan sebagainya, lagi comel. Tapi dah jadi adat kita bagi, kita bagi orang kata apa pula tak bagi. Tu iman tak balik-balik situ. Tu iman lepas solat jenazah tak balik. Sebab apa tu iman tak balik lagi? Kereta rosak kan, ada duit tak dapat air. Baik, jadi Tok Guru pesan, saya ambil Tok Guru pesan. Dia kata kalau orang bagi kita ni kaya-kaya, maksud dia kita tak perlulah dia bagi tu. Kita boleh tolak. Kita tolak je. Hak ni tak apa tolak perkataan tadi, hak tadi orang bagi ambil tak apa. Hak ni sebab kita solat. Kita takut jadi tak ikhlas dan sebagainya, tak apa, kita yang ni kita tolak. Nah, kalau dia marah macam mana? Orang bagi duit pun tak nak. Dia marah pada. Ambil lah juga. Nah, maknanya macam tadi kaedah dia, nak guna-guna, kau nak bagi orang bagi. Macam tu. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi ada orang solat jenazah sampai 2 kali. Sultan Abdul Halim wafat pun ni, meninggal pun ni, ada hak 2-3 kali pun. Sebab dia bagi banyak. Bukan RM5. RM5 sekali tu lah menyumpah. RM5 10 tahun lah. Boleh 50 pi kali lagi. Oh, 4 kali takbir 50. Ada gak hak jadi panggil tak cerdik gitu. Kan cerdik tapi tak cerdik dari segi agama. Cerdik dunia lah. Jadi kalau nampak memalukan dia, tak payah. Kita ada bagi, kita nak bagilah, tak apa. Tapi kalau ada orang tolak, jangan marah dia, tak apa. Kalau semua orang tolak, lagi bagus. Duit tu kita boleh guna wakaf untuk ayah kita, mak kita, wakaf. Beli benda tahan lama sikit, wakaf ke masjid ke rumah-rumah nak yatim ke, terpulang. Bagi pahala lebih banyak. Lagi mana benda tu boleh guna sampailah pada si mati. Sedekah tu pahala hari itu saja, dia tidak akan berpanjangan dah. Hak tu. Wakaf tu lain. Baik tuan-tuan. Saya kerja mekanik di pusat servis. Tiap-tiap hari Khamis kami disuruh oleh toki non-Muslim beli nasi lemak. Nasi lemak itu bukan untuk dia makan, tapi untuk letak dalam tokong dia. Sudah. Macam mana pekerjaan saya dan pendapatan saya? Halal ke haram? Baik, toki suruh beli nasi lemak. Dia bukan nak makan bagian tokong dia makan. Tokong dia makan semua apa ni? Baik, dia ada kaedah gini. Kaedah dia kalau boleh kita menolak, tolak dulu. Kami ni tak boleh, okey, nak beli nasi lemak, nak bagi tokong kami, agama kami tak benarkan. Kita cakap cara elok dululah. Nah, maknanya dia boleh suruh hak pekerja-pekerja hak non-Muslim lah.
Jangan kami ni ada pantang larang kami ni. Cakap elok-elok dulu. Tapi kalau dia tak boleh terima, dia kata kalau kamu tak nak beli aku buang kerja. Peringkat sampai buang kerja tu darurah. Nah, jadi tak apalah kita beli tapi dengan benci di hati. Nah, kalau ada kerja tempat lain aku nak pergi sambil-sambil cari workshop lain, pergi kerja tempat lain. Tapi jangan berhenti lagi. Sambil-sambil cari saja sebab tak suka hari-hari nak kena beli nasi lemak tok kong ni. Jengkreng ni. Maka usahalah cari kerja lain, jumpa tinggal. Sebelum jumpa jangan tinggal lagi. Nah, sebab kita kerja tu okey, cuma hak duk beli tu saja masalahnya. Hak kerja tak ada masalah. Jadi tak payah berhenti lagi, sambil-sambil cari kalau ada member-member tempat lain boleh kita masuk kerja, kita tinggalkan. Macam tu. Usahalah kalau tak ada macam mana. Tapi hati tetap benci, aku tak suka kerja beli nasi lemak untuk tokong. Apa hukum berjual beli dengan kanak-kanak yang belum memayis? Contohnya anak-anak yang menjaga gerai-gerai di tepi jalan. Baik, dalam mazhab Syafi'i, dia syarat penjual dan juga pembeli al-aqidah ni, penjual dan pembeli orang dua orang yang berakad ni, akil balik syarat dia. Akilun balighun. Nah, hak penjual kena akil balik, yang membeli pun kena akil balik syarat dia. Mana kalau salah seorang tidak akil balik, maka tidak sah transaksi jualan dia berlaku. Cuma ulama-ulama Syafi'iyah dia memberi sedikit kelonggaran lah kalau budak, sama dia budak nak membeli ataupun menjual dengan kadar yang rendah lah, maksud dalam RM10 ke bawah tu boleh lagi. Sekadar itu. Tapi kalau sampai 2, 3, 4, 5, 10, 60 sampai 100, dia tak boleh. Nah, sebab syarat dia akil balik. Mana kena tanya ayah dia pergi mana? Dia kata ayah dia ni balik rumah bini nombor 2. Jeng. Maka kita pergi cari kedai lain lah. Nah, nak jaga mazhab kita tidak benarkan budak-budak jual. Kalau kita nak beli sekadar RM10 boleh lah. Bila nak beli sampai 5, 60 dah banyak dah. Jadi elok kita jangan belilah. Pergi kedai hak ada orang dewasa ke beli yang jual. Nah, jangan beli. Sama kalau kita berniaga, budak nak beli. Kalau sekadar RM10 bawah kita jual. Kalau sampai 5, 60 nya ayah mana ayah? Ayah dalam kereta. Yang kereta ni beli rokok ni hang beli, ayah suruh hang beli ya. Jual rokok tak boleh. Haram. Hang jual rokok tak apa. Budak beli tak boleh haram. Dia jual rokok tak apa. Niaga ni pun al-pening juga. Baik. Okey, selesai. Nah, kita berhenti dulu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum